Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin sekalian kerana hadir kepada sesi taklimat kepada industri perkayuan berkenaan dengan program MyReskil IoT. Okey, untuk makluman tuan dan puan sekalian, objektif penganjuran taklimat ini adalah untuk memaklumkan kepada pemain industri, khususnya kepada industri perkayuan berkenaan dengan program MyReskil IoT di bawah inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun PENJANA. Okey, untuk makluman, MPC menyasarkan seramai 5,000 pemain industri untuk menyertai program MyReskil IoT ini. Okey, para peserta akan diberikan latihan selama 5 hari berkenaan dengan pengetahuan dan kemahiran asas Internet of Things ataupun IoT. Setiap peserta akan diberikan kit latihan IoT bagi menjalankan proof of concept sekaligus dapat membantu pemain industri meningkatkan tahap produktiviti dan kekal relevan dalam industri. Okey, berikut adalah agenda pada taklimat pagi ini. Okey, kita akan ada ucapan pembukaan oleh Tuan Haji Kamaruzaman Othman iaitu daripada Timbalan Ketua Pengarah MTIB. Kemudian kita akan ada pengenalan program MyReskil IoT oleh Dr. Mazlan Syafiee, Timbalan Pengarah MPC. Seterusnya kita akan ada satu pembentangan daripada Encik Alex Ang iaitu Pengarah Elektronik Sediaan Berhad. Dan akhir sekali kita akan ada sesi Q&A. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Tuan Haji Kamaruzaman Othman untuk memberikan ucapan pembukaan. Dipersilakan Tuan. Mohon unmute ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha Dr. Mazlina Syafiee, Timbalan Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC, yang dihormati Encik Alex Ng, Pengarah Elektronik Sediaan Berhad, Wakil-Wakil Persatuan Perkayuan serta yang berbahagia Tan Sri Datuk Datin Tuan Puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama berkumpul pada hari ini bagi menghadiri taklimat kepada industri perkayuan program MyReskil IoT. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran hadirin sekalian ke sesi webinar pada hari ini. Untuk makluman para hadirin sekalian, sesi taklimat pada hari ini diadakan bertujuan untuk berkongsi maklumat serta merupakan inisiatif untuk membantu industri perkayuan, khususnya usahawan perkayuan di Malaysia untuk merangka tindakan pendigitalan syarikat. Di samping itu, taklimat ini juga memberi peluang kepada usahawan industri perkayuan untuk mengetahui dengan lebih terperinci mengenai keperluan latihan dan bimbingan bagi mengadaptasi transformasi digital dan bagaimana tuan-puan boleh memanfaatkannya. Sidang hadirin sekalian, di antara objektif taklimat ini diadakan adalah untuk menarik penyertaan syarikat perkayuan untuk menyertai program pendigitalan anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia bersama MTIB, di mana ianya adalah untuk memberi peluang kepada syarikat untuk membuat pemeriksaan kendiri, kesediaan syarikat ke arah pendigitalan dan juga seterusnya untuk membantu syarikat memberi keutamaan kepada bidang yang hendak difokus dalam bidang perniagaan. Hadirin sekalian, peranan teknologi digital makin terserlah dan menjadi satu keperluan semenjak setahun yang lalu apabila pandemik COVID-19 melanda dan memberi cabaran getir kepada semua negara untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Pandemik COVID-19 juga telah mendorong kita, pihak kerajaan, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan usaha menguasai teknologi digital. Penguasaan teknologi digital kini menjadi medium dan faktor utama negara untuk meningkatkan produktiviti sekaligus menaik taraf
ekonomi Malaysia. Dalam menjayakan visi ini, tumpuan akan diberikan untuk mewujudkan perniagaan yang celik digital serta berjaya mengendalikan perkhidmatan dari peringkat awal ke akhir dan memacu inovasi yang berupaya untuk mengubah industri. Keupayaan untuk merebut peluang yang muncul daripada teknologi ini memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, bagi memastikan syarikat perkayuan tidak ketinggalan dan sejajar dengan perkembangan digitalisasi semasa, MTIB sentiasa komited dan berusaha untuk membantu dengan menyediakan pelbagai program seperti dengan kerjasama MPC bagi meningkatkan kemahiran digital di kalangan syarikat industri perkayuan. Oleh itu, besarlah harapan MTIB agar usahawan perkayuan terus kekal bersaing dan bersedia untuk mendepani peralihan ke ekonomi digital. Kehadiran tuan-tuan pada webinar hari ini membuktikan komitmen tuan-puan dalam membangunkan agenda pendigitalan negara. Hadirin yang dihormati sekalian, saya amat berbesar hati atas kehadiran yang berbahagia Tan Sri Datuk Tuan Puan ke sesi takliman ini. Saya mengharapkan agar semua yang hadir pada hari ini, terutama pihak industri perkayuan, dapat memanfaatkan informasi yang dikongsi bagi merangka strategi syarikat yang efektif bagi melonjakkan transformasi digital bagi industri perkayuan. Terima kasih diucapkan di atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penganjuran takliman ini. Tanpa sokongan dan kerjasama anda semua, pastinya takliman ini tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tidak lupa, saya ingin mengeluarkan ucapan penghargaan terima kasih kepada penceramah jemputan kita pagi ini yang sedia untuk berkongsi maklumat mengenai teknologi digital yang ditawarkan kepada pihak industri perkayuan. Saya mengharapkan agar perkongsian takliman ini memberi manfaat kepada semua yang hadir pada hari ini dalam membantu kelancaran dan kelestarian perniagaan tuan-puan. Seterusnya, untuk kita bersama-sama merealisasikan serta menghayati matlamat dan hasrat wawasan kemakmuran bersama 2030 yang memfokuskan kepada memaksimumkan potensi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan potensi industri perkayuan tahap yang lebih bernilai tambah, teknologi tertinggi serta penglibatan semua rakyat dalam pembangunan industri perkayuan negara di alaf mendatang. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan taklimat kepada industri perkayuan program MyReskill IoT. Saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji Kamarul Zaman Uthman di atas ucapan pembukaan sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin berjemput Yang Berusaha Dr. Mazlan Syafiee untuk memberi pengenalan kepada program MyReskill IoT. Okey, baik, sebentar ya. Saya akan mainkan satu video. Sebelum Rahman memainkan video MyReskill IoT, sebenarnya pihak MPC ini adalah antara satu inisiatif yang kita buat untuk mengurangkan repetition sebab MPC menerima pelbagai jemputan untuk pengenalan kepada MyReskill IoT. So kita gunakan teknologi yang sedia ada, so kita rakamkan supaya meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Ya, okey, selamat mendengar. Terima kasih Doktor. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bagi pihak Perbandanan Produktiviti Malaysia, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah beri peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit perkongsian berkaitan aplikasi Internet of Things atau singkatannya IoT.
Program MyReskill IoT dibangunkan dengan tujuan memacu produktiviti melalui peningkatan penggunaan teknologi di kalangan pemain industri. Diharap para peserta akan memperoleh manfaat dari segi peningkatan pengetahuan dengan pembentangan yang saya sampaikan ini. Di samping itu, saya juga amat berharap agar selepas ini para peserta akan lebih bermotivasi untuk membuat perancangan dan melipat gandakan usaha untuk mendigitalkan perniagaan yang sedang dan akan anda ceburi. Perbadanan Produktiviti Malaysia atau MPC merupakan agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu MITI bertanggungjawab dalam menerajui inisiatif peningkatan produktiviti di Malaysia sejak 55 tahun yang lalu. Peranan MPC dalam meningkatkan produktiviti negara dilaksanakan melalui inisiatif yang dipacu oleh MPC seperti pelaksanaan program peningkatan produktiviti dan kualiti yang saya percaya tidak asing lagi di kalangan sektor awam dan swasta. Menyedari tentang perlunya usaha untuk memacu pertumbuhan produktiviti yang lebih mampan di bawah mandat yang diberikan dalam rancangan Malaysia ke-10, MPC melalui inisiatif yang dipacu oleh sektor awam dan swasta melaksanakan inisiatif memodernkan peraturan perniagaan melalui 10 kumpulan kerja teknikal yang dipengerusikan secara bersama oleh sektor awam dan swasta. Di bawah rancangan Malaysia ke-11, usaha peningkatan produktiviti diperluaskan lagi dengan inisiatif yang dipacu oleh sektor swasta melalui penubuhan 9 Nexus Productivity. Dalam rancangan Malaysia ke-12 yang diumumkan baru-baru ini, sekurang-kurangnya 2 lagi Nexus Productivity baharu akan diwujudkan, iaitu Nexus Productivity Logistik dan pembinaan bagi mengukuhkan lagi inisiatif yang dipacu oleh sektor swasta ini. Selaras dengan perkembangan dan keperluan semasa, peranan MPC turut diperluaskan sebagai penghubung antara entiti yang terlibat dalam penawaran dan permintaan. Peranan MPC sebagai penghubung dalam konteks ini dapat dilihat melalui peranannya dalam menghubungkan pusat teknologi dan penggubal peraturan kepada sektor perniagaan, terutamanya yang melibatkan penyediaan akses kepada teknologi dan membantu mengurangkan beban peraturan. Begitu juga sebaliknya, sebagai penghubung antara sektor perniagaan kepada penggubal dasar dan peraturan di mana isu-isu mengenai peraturan akan diperhalusi oleh pihak berkepentingan yang berkaitan. Di samping itu, MPC juga memainkan peranan sebagai penghubung kepada agensi penyelidikan daya saing antarabangsa dan juga sebaliknya serta menyediakan akses kepada pakar teknikal antarabangsa, kepada industri dan juga pusat teknologi yang memerlukan khidmat tenaga pakar. Pelan Tindakan Produktiviti Malaysia atau MPB yang dilancarkan pada 2017 iaitu 2017 merupakan panduan penting kepada pelaksanaan program dan aktiviti Nexus Productivity. Di bawah MPB, program dilaksanakan secara bersasar yang meliputi peringkat nasional, sektoral dan enterprise. Terdapat 5 teras utama yang diberi penekanan iaitu berkaitan dengan pembangunan bakat masa hadapan, memacu pendigitalan dan inovasi, industri bertanggungjawab terhadap produktiviti, membentuk ekosistem yang kukuh dan mekanisme pelaksanaan yang kukuh. Sebagai Pejabat Pengurusan Penyampaian atau DMO, MPC bertanggungjawab dalam menyelaras dan memantau pelaksanaan Nexus Productivity yang diterajui oleh sektor swasta dan disokong oleh Sekretariat di MPC. 9 Productivity Nexus ini terdiri daripada 5 sektor perkhidmatan iaitu perwujudan, makanan dan minuman, digital, pelancongan, perkhidmatan profesional dan penjagaan kesihatan swasta, 3 pembuatan iaitu peralatan dan jentera, elektrikal dan elektronik,
serta kimia dan produk kimia, manakala Nexus terakhir adalah agro makanan. Seperti yang telah dimaklumkan, terdapat 2 lagi Nexus baharu yang diwujudkan dalam rancangan Malaysia ke-12, iaitu logistik dan pembinaan. Semua Nexus akan melaporkan kemajuan terkini pelaksanaan program semasa mesyuarat bulanan DMO yang dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah MPC. Nexus Productivity dan Intermediaries melaporkan kemajuan projek kepada National Oversight Productivity Committee yang dipengerusikan oleh YBMK MITI. Selain itu, DMO juga melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada Advisory dan Policy Support Committee ataupun APSCOM yang dipengerusikan oleh YB Menteri Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Segala isu dan masalah Nexus akan dibentangkan di Mesyuarat Majlis Produktiviti Negara NPC yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Daripada industri kepada industri, Nexus Productivity merupakan inisiatif yang dipacu oleh swasta dan diterajui oleh Nexus Champion. Nexus Champion memainkan peranan penting dalam membimbing pelaksanaan inisiatif MPB dengan sokongan MPC sebagai sekretariat utama. Seperti yang dinyatakan di dalam MPB, Persatuan Industri dan Perniagaan akan bertindak sebagai ejen perubahan dalam sektor masing-masing. Persatuan Industri mempunyai hubungan kukuh dan jaringan kerjasama dengan pemain industri yang sangat erat selain mempunyai pengetahuan praktikal dalam sektor masing-masing. Kesemua kelebihan ini harus kita gunakan sebaik mungkin bagi memacu pertumbuhan produktiviti negara yang lebih komprehensif dan inklusif. Pembangunan modal insan atau bakat masa hadapan merupakan salah satu enjin penggerak utama kepada peningkatan produktiviti negara. Hal ini dibuktikan melalui kajian yang telah dijalankan di mana peningkatan produktiviti mempunyai hubungan yang positif dengan pembangunan modal insan. Seperti yang ditunjukkan di dalam graf ini, hubungan antara produktiviti buruh dan petunjuk modal insan adalah berkait rapat. Negara maju seperti Singapura, Hong Kong, Jepun dan Korea yang mencatatkan produktiviti yang tinggi berbanding negara lain juga menunjukkan tahap modal insan yang tinggi. Selain modal insan, teknologi juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan produktiviti. Malah Network Readiness Index atau NRI, teknologi turut menunjukkan pertumbuhan produktiviti yang lebih tinggi boleh dicapai oleh negara yang mempunyai NRI teknologi yang tinggi. Kerajaan telah menyasarkan menjelang 2030, teknologi mampu menyumbang peningkatan produktiviti sebanyak 30%. Walaupun peranan teknologi dalam peningkatan produktiviti telah diketahui secara umum, penggunaan teknologi di kalangan peniaga masih rendah. Malah, menurut World Bank, terdapat hanya 1 daripada 3 syarikat di Malaysia yang mempunyai dan merangka pelan transformasi digital. Penggunaan teknologi yang rendah ini dikatakan berpunca daripada persepsi peniaga bahawa teknologi adalah mahal, sukar untuk mendapatkan peralatan dan kos penyelenggaraan yang tinggi. Terdapat juga peniaga berpendapat bahawa ia amat sukar untuk mendapatkan bantuan untuk pendigitalan di Malaysia selain tiada pembekal penyelesaian tempatan kompeten yang berupaya membantu perjalanan digitalisasi peniaga. Untuk menangani cabaran digitalisasi yang dihadapi oleh peniaga, usaha yang gigih perlu diperkemaskan untuk menyediakan kemudahan akses teknologi bagi menggalakkan penggunaan teknologi di kalangan PMKS melalui simulasi penyelesaian. Ketua Pengarah MPC, Datuk Abdul Latif Haji Abu Seman juga melihat penggunaan teknologi yang lebih menyeluruh di kalangan industri mampu menyumbang kepada peningkatan produktiviti lebih signifikan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan.
Oleh yang demikian, MPC telah merangka program untuk memberi peluang kepada industri menguji projek perintis IoT Plugfest 1.0 pada 2018 hingga 2019 untuk membantu PMKS memulakan perjalanan industri 4.0 melalui pengumpulan data daripada perkakasan IoT. Sebanyak 4 sesi program yang melibatkan 67 syarikat telah dijalankan di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Johor dan Sarawak. Pada tahun 2020, inisiatif ini diteruskan untuk membantu PMKS tempatan dalam melaksanakan pemeriksaan virtual secara automatik di kawasan pengeluaran. Untuk memastikan imuniti kelompok teknologi dicapai, MPC telah menjalinkan kerjasama inovatif dengan Pusat Teknologi untuk memacu pelaksanaan inisiatif ini. Hal ini seiring dengan peranan MPC yang menjadi penghubung antara pusat teknologi dan peniaga dalam penyediaan akses kepada teknologi yang lebih luas. Sebagai permulaan, pihak MPC telah menjalankan projek rintis di mana sebanyak 32 syarikat telah berjaya menyiapkan projek Proof of Concepts. Buklet program ini telah pun dilancarkan pada 6 April 2021 oleh YB Datuk Lim Ban Hong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Antara intipati yang diketengahkan dalam buklet ini ialah penambahbaikan yang berjaya dicapai oleh para peserta selepas IoT diterapkan dalam operasi perniagaan yang dijalankan. Untuk melangkah seterusnya, MPC akan teruskan usaha membantu syarikat tempatan menggunapakai teknologi industri 4.0 melalui pelaksanaan IoT. MPC mensasarkan sebanyak 5,000 syarikat dijangka menghadiri program ini dan membangunkan projek POC. Program MyReskill IoT juga diharap dapat memberi faedah dan dari segi pemindahan pengetahuan IoT dan dilaksanakan di premis dan juga kilang para peserta. Program ini dijangka bakal memberi impak kepada syarikat dari segi pelaksanaan secara meluas bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing syarikat. Program ini kini memasuki fasa ketiga yang melibatkan pelaksanaan secara meluas di seluruh negara mulai bulan ini. Faedah lain kepada syarikat yang menyertai program ini adalah syarikat berpeluang mendapatkan pengetahuan pelaksanaan IoT melalui manual latihan yang disediakan. Penyertaan program secara percuma akan memberi peluang kepada lebih banyak syarikat menyertai program ini dan berpeluang memprogramkan kita latihan yang akan dibekalkan kepada syarikat yang layak. Kits latihan yang sesuai yang telah melalui proses proof of concept akan dibekalkan kepada perkakasan dan perisian open source. Walaupun program akan dijalankan secara virtual, tetapi pendekatan pengajaran akan disesuaikan mengikut keperluan syarikat dan para peserta. Para peserta akan mendapat bimbingan daripada MPC dan Pusat Teknologi bermula dari hari pertama para peserta menyertai program ini. Malah, kit yang disediakan ini sesuai digunakan oleh semua orang termasuk PMKS. Jadi, para peserta tidak perlu risau dan bimbang jika tidak ada latar belakang dalam bidang IT dan sebagainya. Apa yang kami perlukan ialah komitmen para peserta semasa menjalani program ini. Program ini secara dasarnya memberi penekanan kepada pengenalan penggunaan IoT pada masa yang sama. Ia juga memberi bimbingan kepada syarikat untuk mengenal pasti isu ataupun permasalahan yang berlaku dalam operasi premis dan syarikat yang boleh diselesaikan melalui IoT. Aplikasi IoT dalam operasi dapat membantu mengurangkan kerja-kerja berulang dan tidak produktif seperti pemantauan dan kerja-kerja merekodkan suhu persekitaran kerja. Sensor asas yang boleh mengesan cahaya, kelembapan dan suhu boleh diprogramkan mengikut kesesuaian dan keperluan syarikat.
Pelaksanaan program memberi penekanan tentang penyelesaian masalah operasi perniagaan dan perbandingan sebelum dan selepas penerapan IoT dalam operasi akan diukur. Pendekatan ini sangat penting supaya para peserta dapat melihat kepentingan dan merasai sendiri faedah dan penambahbaikan yang ditonjolkan oleh teknologi IoT dalam operasi perniagaan. Pelaksanaan program MyReseal IoT ini dibangunkan berasaskan konsep atau pendekatan merangkak, berjalan dan berlari untuk membuat keputusan. Jika anda boleh mampu terbang, berlarilah, dan jika anda belum dapat berlari maka berjalanlah. Begitu juga jika belum dapat berjalan maka merangkaklah untuk terus bergerak ke hadapan. Kita berharap inisiatif ini dapat meningkatkan kedudukan Malaysia bagi petunjuk transformasi digital syarikat di mana dalam World Competitiveness Yearbook pada 2020, kedudukan Malaysia adalah di tangga ke-26. Manakala pada tahun 2021, kedudukan Malaysia bertambah baik, naik ke tangga 22. Dan kita amat berharap kedudukan ini akan terus bertambah baik iaitu di bawah tangga 20 pada 2022 hingga 2023. Dengan komitmen yang tinggi, pelbagai faedah yang dapat dimanfaatkan oleh para peserta melalui penyertaan program ini, para peserta akan berpeluang untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan perusahaan yang seterusnya mampu menjana keuntungan yang lebih tinggi. Kos masa operasi juga dapat dikurangkan, terutamanya melalui pengurangan kebergantungan kepada sumber manusia bagi menjalankan aktiviti yang tiada nilai tambah. Di samping itu, persekitaran yang lebih optimum akan mampu dicapai yang seterusnya akan mengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan barang. Setakat ini sahaja pembentangan mengenai pengenalan program IoT untuk kali ini. Diharapkan lebih ramai lagi peserta yang akan menyertai program ini dalam usaha kita untuk memacu pertumbuhan produktiviti melalui digitalisasi di peringkat nasional, sektor dan enterprise. Para peserta boleh melayari laman sesawang yang tertera bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan program ini. Sila berhubung dengan MPC melalui alamat email yang tertera jika terdapat pertanyaan mengenai program ini. Sekali lagi, saya bagi pihak MPC ingin merakamkan jutaan penghargaan kerana sudi atas kesudian Tan Sri, Datuk Seri, Datuk, Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan menghadiri sesi penerangan pada hari ini. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berganding bahu, menggembling tenaga, memacu pertumbuhan produktiviti negara. Sekian, terima kasih dan semoga kita dapat berjumpa semula dalam program MyReseal IoT ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Mazlina Syafiee atas pembentangan program MyReseal IoT. Baiklah, seterusnya saya ingin menjemput Encik Alex Eng, iaitu merupakan pengarah elektronik sedang berhad untuk membentangkan tajuk How MyReseal IoT Able to Overcome Business Digitization Challenges. Jadi dipersilakan Encik Alex. Boleh nampak skrin saya ke? Boleh Encik Alex. Sekejap Okey. Sekali lagi terima kasih kepada Encik Tur Rahman dan terima kasih kepada Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia untuk jemputan untuk menyampaikan taklimat hari ini bagaimanakah MyReseal IoT dapat mengatasi permasalahan perdigitalisan syarikat. So terutamanya selamat sejahtera diucapkan kepada Tuan Haji Kamaruzaman, Dr. Mazlina Syafiee, Tan Sri, Datuk-Datuk dan para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Alex daripada eTronics. Kita sebagai Technology Center kepada MyReseal IoT Projects.
yang hari ini saya akan menyampaikan talimat hari ini bergantung dengan I punya background, dengan I punya pengalaman. Sebab saya sudah 20 lebih tahun dalam software industry dan kebanyakan saya punya background adalah kepada factory-factory or kilang-kilang. So I banyak deal with kilang-kilang dengan SME, dengan semicon dan seterusnya. So walaupun 20 tahun yang lalu dengan 20 tahun yang lepas ini, kita masih facing the challenge, itu cabaran daripada dua aspek. So biasanya kita kata yang external itu market competition. Kita ada pensaing-pensaing, kita ada daripada dulu pesaing mungkin tadi kita punya sendiri punya negara, tapi sekarang kita facing global punya competition, terutamanya China. China dia banyak itu kurangkan itu cost. So kebanyakan kita kalau kita nak buat produk semua, kita tak dapat bersaing dengan mereka sebab mereka punya cost terlalu rendah. So tapi untuk kita sekarang topik yang paling hot dekat Malaysia adalah cost living. Semua meningkat, ayam meningkat, makanan meningkat, semua meningkat. So sebab kenapa? Sebab itu global itu supply chain punya disruption. So itu banyak faktor-faktor yang kita tak boleh control, terutama macam supply chain. Kalau you import, memang itu cost transportasi itu cost kan banyak tinggi. Itu salah satu yang out of kita punya control. So tapi apa yang kita boleh control? Apa yang kita boleh control? Sebab kalau kita boleh control, kita kena nama baik kita punya sendiri punya competitiveness. Macam mana saya manage IP marketing cost, management cost, production cost. Adakah saya ada satu sistem boleh mengurangkan itu labor cost, atau kita boleh ada satu sistem boleh kurangkan itu reject. So kita punya profit akan tinggi sikit. So itu challenge yang walaupun berpuluh-puluh tahun masih sama. Tapi apa masalah kalau kita tengok itu sebuah kilang atau syarikat? Okay, so proses dia sama. Kita transform daripada raw material kepada finished good, kita ship kepada customer. Tapi dalam saya punya pengalaman selama 10-20 tahun dalam industri, saya boleh kata kebanyakan syarikat, okay, dia punya production process adalah satu black box. Black box ini maksudnya kata, kalau saya tak ada pergi shop floor, okay, saya tak dapat tahu sekarang I punya job order berapa sudah siap, I punya reject status paling latest. So banyakkan itu dia punya, tapi IP atau production process adalah satu black box. Sebab kenapa? Sebab kebanyakan production itu running dalam isolated punya environment. Dia tak ada satu connectivity. Kita boleh link kepada mesin, atau kita boleh ada satu sistem boleh dapat status yang paling baru tentang kita punya shop floor. Itu memang saya bukan saja SME, kebanyakan SME adalah macam tu, tapi walaupun you pergi syarikat-syarikat yang medium to large, dia orang pun masih ada masalah yang sama. So itu sebab dulu memang kita tak ada macam teknologi macam IoT ke atau cloud computing ke. So itu dulu memang teknologi tak support, tapi sekarang sudah lain. Okay, so kita nampak daripada itu conventional punya problem. Tapi tahun sebelumnya, the world has changed. The world has changed. Di dunia sudah bertukar sebab itu COVID. Okay, so kita tak boleh, saya pun tak nampak bila kita boleh return back macam kita punya life sebelum 2020. 2020. So sebelum itu. So sekarang itu sudah jadi satu new normal. Like it or not, okay, so change is a new normal. So itu memang sekarang
the way kita running kita business, the way kita hidup harian kita pun sudah lain sebab COVID. So sama itu digital transformation itu, do you have a choice? Do you have a choice? You ada satu pilihan tak? So pada saya sudah tak ada pilihan. Kita kena moving forward kepada digital transformation. Oh, you nampak kalau sekarang ni kita pun tak tahu bila COVID itu akan macam berhenti. So sekarang mungkin COVID-19, mungkin later on COVID 2022. So banyak-banyak lagi. So new mutation datang. So banyak things has changed. Okay. So COVID itu sudah macam satu push factor untuk kita jalankan digital transformation. Okay, macam mana itu COVID itu kita nampak dia accelerate daripada COVID-19. Kalau kita nampak daripada history, kalau 90-30 itu Spanish flu, dulu sudah banyak orang mati, so ekonomi banyak impact. So itu salah satu itu history yang paling similar dengan COVID-19. Okay, so pada masa itu kalau kita tengok, so pada 1930 kan, so dia adalah satu dorongan push itu untuk industrialization sebab banyak orang sudah meninggal dunia. So sad to say that. So tapi industri dia pun akan evolve sebab insiden itu. So daripada kita punya itu history kan, kita nampak kalau Spanish flu itu dia mendorongkan industrialization. So banyak dia sudah macam pakai mechanization untuk meningkatkan productivity. Sama dengan COVID-19 ini. So kalau kita sekarang, okay, bagi banyak syarikat akan kata, saya mau buat mechanization, saya mau buat automation, saya mau kurangkan itu dependence untuk worker. Sebab sekarang kalau kilang kan mau ada macam pekerja-pekerja asing kan pun tak dapat. Walaupun you ada duit pun tak dapat. Oh, bukan saja dekat kilang, sekarang dalam bidang construction, dalam bidang itu pertanian, semua ada masalah yang sama. So sekarang banyak itu business kan, perniagaan kan akan cari macam apa-apa cara kita boleh macam tak ada impact kita punya productivity, tapi kita pakai teknologi. Okay, so itu salah satu acceleration daripada COVID-19. Kalau kita tengok sekarang ni banyak remote. Walaupun mungkin saya boleh tanya satu soalan kepada para hadirin hari ini. So walaupun sekarang you jalankan you punya kilang ke, you punya business ke, bolehkah you pakai satu macam handphone? You boleh tahu apa yang happen, apa yang berlaku dekat sekarang you punya shop floor dah. You punya production order kalau you plan 1,000, sekarang berapa yang sudah siap? Reject berapa? Mesin tautan berapa? So kalau you tak ada, you kena bergantung kepada manual punya report untuk kasih you tahu apa yang berlaku dalam you punya shop floor. Oh, so itu salah satu macam remote works. Okay, biasa kita pergi kilang, kita tanya itu dia punya boss, sama ada you boleh remote control you punya business tak? Walaupun you tak ada dalam you punya kilang, you boleh tahu apa yang happen dalam you punya syarikat. Or you punya business boleh jalan walaupun sekarang banyak kerja dekat macam rumah. Okay, so atau you pakai robotic process untuk mengurangkan itu manual work, atau you pakai macam AI teknologi. Kalau sebelum itu reject laku, okay, dia akan kasih satu alert kepada you punya manager ke atau you punya GM. Okay, so itu kalau COVID kita nampak ni. Digitization, kenapa kita MPC banyak program dengan digitization tentang Industrial 4. Sebab kalau kita nak sign dengan global, secara globally, so digitization itu semua negara-negara, semua kerajaan
all over the world talking about Industry 4 sebab kita bersaing dengan secara dunia. Okay, so kenapa digitalization? Sebab digitalization itu salah satu cara allow SME introduce an effective process to produce high quality product at lower cost. So hanya pakai teknologi ini, you boleh menambah you punya daya bersaingan dengan mengurangkan you punya product reject sebab pakai teknologi yang sekarang ada. So walaupun semua teknologi ini semua sudah ada, lagipun jangan takut tentang macam wah Industry 4 itu mahal. Saya boleh kasih sikit macam saya sendiri punya pengalaman. Okay, so dulu kalau you beli satu robot, itu robot arm, okay, mungkin harga dia wah beratus ribu. Tapi sekarang dia punya cost, okay, kalau I berbanding dengan 3 tahun yang lalu, dia punya cost I think sudah jatuh more than 50%. More than 50%. Sebab Industry 4 itu sudah satu evolution yang tak boleh henti. Tak boleh henti. Semua negara-negara, semua kerajaan syarikat moving kepada aspek ini. Like it or not, itu sudah satu evolution yang you cannot avoid lah. You cannot avoid. You hanya kena follow ini, nanti pakai apa teknologi yang ada, bantu you punya proses, bantu you punya syarikat. Okay, so ini salah satu manufacturing topology. Sebab I rasa kebanyakan para hadirin hari ini adalah daripada manufacturing. So manufacturing topology ini memang walaupun 10 tahun yang lalu I sudah cakap ini, dulu walaupun belum ada IoT. So ini memang satu terminologi daripada MESA. MESA dia come out satu manufacturing punya topology. Macam mana daripada you punya machine level, okay? Sebab machine levels dia kasih informasi yang real time pada masa yang dia happen. So biasa kita kata real time ini macam mana? Dia real time, dia happen dalam saat. Dalam saat. Macam you punya machine. You punya machine, you buat satu pressing, hot press, okay, itu mungkin 5 second. Dia press, sudah kasih you satu signal, I sudah siap satu. Itu real time. So tapi sekarang kebanyakan informasi ini, dia tersikat dalam dia machine. You hanya, kalau you pergi machine baru you tahu. Kalau you tak ada pergi machine, you tak tahu. Okay, so dalam you punya ERP system atau you punya accounting system atau you punya stock system, dia adalah satu delay management. Kenapa? Sebab you punya stock, kalau you move kepada warehouse, kemungkinan you akan tulis dalam paper dulu. Mungkin hanya satu shift yang siapkan, baru you key sekali. So itu adalah delay management. So you ada real time data dengan delay data. So apa yang missing link? Missing link adalah dekat middle sana. Itu MES level situ. Information itu daripada bottom to up, decision daripada top to bottom. Okay, so kalau kita tengok ini, satu term yang baru sini kita panggil OT. OT ini sebagai operation technology. Operation technology maksudnya macam you punya machine, you punya device, you punya sensor. Dia memang take informasi atau data real time pada mesin itu atau dalam you punya production line. Okay, so OT ini kebanyakan dulu kita memang kata PLC. Kita ada PLC, kita boleh komunikasi dengan mesin. So kita boleh pakai PLC buat alarm, buat real time control. Okay, so itu PLC. So itu dalam itu OT punya work. Okay, so PLC ini kalau dalam you punya OT level, so memang dia talk kepada mesin, dia talk kepada sensor, dia memang dapat macam real time punya data dengan control. Okay, tapi kebanyakan I nampak pada syarikat hari ini, kebanyakan data-data ini masih duduk dalam mesin saja. Dalam you punya macam HMI saja. So tak ada satu macam inisiatif untuk extract data itu untuk
buat analysis atau buat real time control atau macam mana buat itu kita panggil MES untuk buat process control dalam you punya shop floor. Okay, so mungkin ini salah satu pengalaman I boleh share yang I buat dekat Seremban yang baru-baru satu projek. Dia buat itu timber industri juga. Dia buat itu partition board, bukan partition board lah, furniture punya plywood lah. Dia buat satu hot press, dia letak itu melamine paper, nanti letak atas itu plywood kan, nanti dia buat satu hot press. Okay, dulu memang tak ada control, tapi sekarang kita bantu dia macam improve dengan IoT. Kita buat satu control, misalnya kata kalau sekarang sebelum dia start itu mesin, dia kena scan dia punya material. So material ada barcode, plywood barcode, melamine paper barcode. I scan, saya verify sama ada dia punya material adalah pakai yang betul punya material tak. Kalau mungkin operator itu dia salah ambil melalui paper untuk buat job order ini. So kalau dia scan salah, kita akan control mesin tak boleh start. Akan kasih error, you tak boleh start itu mesin. Kita buat interlock dengan you punya mesin. So apa kebaikan dia? Kebaikan dia adalah you akan eliminate reject sebelum walaupun dia happen. Macam mana you eliminate? And the second revolution. Sorry? Yeah, I'll continue. Yeah. So kita pakai macam IoT teknologi link kepada mesin, kita verify sama ada material itu ada betul. Kalau tak betul, okay, mesin tak boleh start. You mengurangkan itu quality punya reject. Okay, so kita juga akan buat operator punya performance. Siapa operator yang operate itu mesin ini, dia akan scan dia punya worker code. Okay, material control, IPQA, kita pun link kepada mesin untuk dapat dia punya OEE. Dia berapa dia punya tough time, kenapa, apa dia punya sebab-sebab. Semua ini kita boleh buat analisis dengan buat itu improvement. Okay, so itu salah satu kita gel OT world dengan IT world. IT world itu apa? IT world itu macam you punya ERP system, macam you punya accounting system. Okay, kalau sini kita sudah boleh dapat real time punya output. Real time punya output boleh straight away link kepada you punya ERP, kepada warehouse management. So you boleh kurangkan semua manual job. So semua data ini happen daripada OT, nanti further process daripada MES, nanti further integrate dengan you punya ERP. So you ada satu data daripada source punya area, itu daripada mesin. Dia bukan macam operator tulis dalam paper nanti you key in. So itu banyak macam data integrity issue. You tak dapat control. So itu salah satu manufacturing topology ini. So kalau semua ini data dia happen daripada real time kepada ERP. So sini you boleh buat banyak data analysis. Lagipun you boleh remote access kepada semua data yang happen dalam you punya show flow. Okay, so ini bringing two world together. So yang tadi saya kata, kalau OT kita ada OT punya teknologi dengan IT punya teknologi. So kalau kita nampak 10 tahun, 20 tahun yang lalu, memang industri dia fokus kepada IT system. IT system macam you punya ERP system, you punya accounting system. So sebab untuk Industrial 4 kan, sekarang banyak syarikat sudah look into the OT system. So OT system dia kena gabung dengan IT system. So baru you boleh ada satu vertical, kita panggil ini vertical integration. So meanings that daripada sensors kepada control level, kepada SCADA, kepada MES, kepada ERP, semua dia boleh buat integrasi. So kalau you sudah dapat buat satu vertical integration, so dalam satu sentence yang singkat, saya kata from sensor to boardroom.
from sensor to boardroom. So you punya syarikat adalah satu kilang macam kita panggil transparent factory, transparent. Sebab apa data yang you ada analyze dekat you punya boardroom ada daripada actual punya shop floor, daripada you punya sensors. So you nampak sekarang macam you kalau you analyze you punya report kan, production report you tak dapat tahu tak itu report itu memang betul tak itu data. Sebab itu ada banyak manual key in, manual manipulation kan. So kalau you buat satu gel between the two world, OT dengan IT, you punya corporate system akan analyze data memang daripada sensors, daripada you punya actual punya shop floor. So IT dengan OT punya convergence itu sangat important. Salah satu pillar dalam Industrial 4 kita panggil itu vertical integration. So daripada sensor to the ERP system. So having said that kan, so walaupun kita kata OT, IT itu important vertical integration, tapi kebanyakan kalau kita pergi visit factory kan, so memang ada gap dia, ada gap dia. So itu saya tahu Industrial 4 itu penting, Industrial 4 itu bagus, tapi macam mana buat? Kebanyakan SME dia faham, okay, tapi dia tak tahu macam mana nak mula. Dia tak tahu macam mana nak mula untuk tap into semua benefit daripada teknologi hari ini. Okay, so itu yang saya kata digital transformation ini dia apa itu digital transformation? So kalau kita nak tap into Industrial 4, okay, so mungkin kita tanya kita sendiri apa itu digital transformation. Okay, so kalau you nak buat satu, you nak initiate satu digital transformation dekat you punya syarikat, apa yang kita harus buat? Okay, so yang first mesti ada satu vision daripada pemimpin syarikat. Okay, apa yang saya mau buat untuk pakai digital transformation ini? Sama ada saya nak create satu new customer experience, saya nak menambah punya customer experience, atau saya nak pakai digital transformation untuk membaikkan operation efficiency untuk punya processes. Mungkin sekarang saya dapati punya reject rate sangat tinggi, punya yield tak bagus. Okay, so sama ada saya boleh pakai digital transformation untuk target untuk masalah-masalah itu. Okay, so atau generate new revenue stream. Okay, mungkin sekarang punya sales channel terlalu bergantung kepada salesperson. Mungkin saya mau buat e-commerce ke, saya mau buat macam Shopee ke, semua itu kan. So itu sama ada satu digital transformation strategy. Atau saya mau ada satu sistem, okay, lebih boleh respond kepada changing conditions. Sebab kalau macam you ada satu sistem, kalau you customer ada request yang baru, you tak dapat nak respond kepada itu customer, kemungkinan you akan lost itu business opportunity. Okay, so apa itu digital transformation? Walaupun digital transformation pun ada langkah-langkah dia. Bukan hari ini saya mau buat digital transformation straight away, I boleh buat digital transformation. Kita mesti start daripada basic. Basic dia. So basic dia utamanya you buat digitization. Okay, you transfer apa yang sekarang manual pakai digital. Dulu you record itu output dekat paper. Boleh tak saya buat satu sensor untuk record IP production output? Transform daripada analog kepada digital. Okay, yang seterusnya kita buat digitalizations. Okay, macam mana saya boleh pakai digital technology? Macam pakai cloud ke, pakai data ke, pakai API ke? Buat satu digitalizations. For example, itu output bolehkah saya letak dekat cloud
So manager atau itu bosses kan, I boleh pakai handphone, I sudah boleh dapat tahu sekarang I punya real time punya output berapa dia. Okay, so mungkin ini saya boleh extend kepada mungkin customer pun boleh tahu apa sekarang I punya output status, for example. Okay, atau I boleh buat satu API macam mana integrate dengan sistem-sistem yang lain. So I punya ERP boleh dapat output yang sebenarnya. Yang terakhir, tahap yang paling tinggi itu digital transformation. Selepas I buat digitalization, mungkin I punya knowledge, I punya pengalaman sudah mature. So I boleh build new business system, models, employee experience. Buat satu digital transformation untuk I punya syarikat. Dia memang satu journey from the bottom to up. You tak boleh kata, I mau bypass digitalization, I straight away to the digital transformation. I kena buat step by step. So digital transformation sama juga dengan business transformation. So you kena pakai digital tools sekarang ni, you kena tahu apa yang aspek yang you mau fokus, apa yang masalah yang sekarang syarikat hadapi. You mau pakai digital technology untuk menempah baik atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. So 3 basic question for digital transformation. So terutama why. So hari ini bukan kita hanya sengaja mau buat digital transformation. Mesti ada kita punya objektif. Kenapa kita nak buat digital transformation? So sama ada customer, sama ada product, sama ada operation, sama ada employee, sama ada you punya new business opportunity. Kenapa? Mesti ada satu objektif yang sangat-sangat ketara. So lepas tu, selepas kita target itu, kita kena tanya kita sendiri, apa yang kita mau transform. Apa yang kita mau transform. You kena buat analisis, dan dengan target kan, apa yang you mau buat itu transformation untuk digitalization. Nanti baru how can we transform. 3 question yang kita mesti tanya sendiri. So life cycle dia, build, create dengan reinvent. Yang first, engage your customer. Engage your customer. Kalau boleh, customer akan beritahu you, apa macam improvement yang saya minta. Sama ada pada you punya produk atau sama ada pada you punya sistem atau you punya proses. So engage your customer adalah salah satu yang paling bagus sebab dia customer yang bagi kita business. So saya punya pengalaman pun juga kepada Dyson. So Dyson memang kalau you mau buat dia punya produk, dia akan audit you punya production line, you punya production process. Macam mana you buat control. Control itu bukan pakai human, dia tak ada allow you pakai human. Saya mesti audit you punya system, macam mana you control. Walaupun produk ini sudah reject, kalau you punya operator bypass, macam mana mesin boleh detect, macam mana proses itu akan detect. Kalau you fail itu audit, you tak akan dapat dia punya order. Atau empower you punya employee. Dulu kita kata salesman pergi market, record order, balik, key in lagi. Bolehkah sekarang kita buat digitalization pakai handheld, pakai cloud, pakai handphone? Kita boleh straight away check stock level dekat syarikat walaupun bukan kita dekat luar dekat syarikat. Atau optimize you punya operation. Macam mana dulu kita buat banyak inspection pakai human. Inspection itu banyak involve human factor. Bolehkah kita macam introduce vision machine? Dulu vision machine banyak expensive, tapi sekarang teknologi sudah lain. Sudah banyak teknologi yang ada dekat market. Mungkin macam syarikat-syarikat tak dapat kenakan dia orang itu SI. Tapi sudah banyak macam solution boleh bantu you buat inspection semua itu.
atau transform you punya produk. Macam mana you boleh pakai, kita pakai panggil itu DFM, Design for Manufacturing. So walaupun daripada you punya CAD drawing, kita sudah boleh detect potential itu reject. Itu yang kita buat dekat electronic industry, walaupun dalam metal stamping kan, walaupun dia buat itu CAD drawing, kita sudah boleh pakai DFM software nak buat analysis sama ada you punya design potentially ada reject. Walaupun you belum buat lagi, sudah boleh buat itu simulation. Simulation itu memang dia put in banyak macam AI dengan know-how, bergantung kepada itu knowledge base. So sekarang sudah banyak solution, banyak teknologi yang sudah boleh dapat bantu solving you punya problem. Okay. So digital transformation framework, okay, yang tadi saya katakan, you ada 3 aspek kena answer, kena tanya. Why? Kenapa? So sama itu ada satu business need atau satu inspirasi atau langkah-langkah dia apa? You kena define dia punya vision. Okay, digitize the core. Digitize the core. Bukan semua you boleh dapat buat digitalization sebab banyak aspek dalam satu syarikat you boleh buat digitalization, tapi you kena tahu mana satu yang you punya major pain point. Itu masalah yang paling ketara yang you kena solve. So mungkin dulu I rasa you memang tahu, tapi mungkin you tak tahu apa solution yang ada. Okay, apa solution yang ada. Okay, building new digital offering. So ini core, ini yang new digital offering. Kemungkinan you ada area kan, so you kata, kalau I boleh digitize, itu mungkin boleh create new business. Okay, so apa, what, core dengan new offering, dengan how. How ini memang ada 5 aspek. You boleh tengok, you boleh analyze daripada 5 aspek ini, daripada structure dengan processes, people, data system, partner ecosystem dengan change management. Okay, so ini clear vision. That's why saya kata you kena tahu apa current you punya pain point, apa current pain point. So walaupun kita ada bantu syarikat-syarikat buat digital transformation punya consultancy, so kita pun akan tanya dia apa you punya current pain point. So kita akan identify top 3 punya pain point. Kita fokus kepada top 3 pain point itu, nanti kita analyze apa potential teknologi boleh pakai. Okay. So dulu, you ada pain point ini sebab manual work. So kalau terlalu banyak itu customer complain, you tak dapat trace back apa source dia. Ini akan mungkin akan cause customer cancel order atau you kena compensate customer. Itu salah satu perkara yang sangat headache. Okay, so kita akan tanya, apa potential punya teknologi boleh pakai. So lepas tu apa itu langkah-langkah dia. So kita akan buat itu analisis. Okay, so that's to support your core business. So you kena buat planning, operation, commercial activity atau support function. Okay, so ini beberapa aspek core aspek yang kita boleh further drill down. Okay. Untuk you punya nak tahu apa yang you mau buat itu digital transformation, digitalization. Okay, so 5 aspek ini kalau kita sudah identify area-area yang kita core area atau new business itu yang kita nak buat untuk digitalization. Okay, lepas tu so kita akan buat macam structure dan processes. Okay. So people, siapa yang dalam syarikat yang akan menjalankan kerja-kerja digitalization ini. So biasanya kita akan encourage lah syarikat-syarikat set up satu kita panggil digital transformation team. So digital transformation team ini macam dia akan salah satu macam kaizen. Salah satu kaizen macam tu. So tim ini dia biasanya kita encourage So itu syarikat
engage young people. Banyak sekarang young graduate jangan underestimate. Dia memang ada idea yang baru. The way dia orang tengok barang lain dengan kita. So banyak innovative. So engage more young people in this area. So dia orang akan ada idea yang baru, yang out of the box. Okay, so lepas tu nampak kena juga analyze you punya data dengan sistem. Okay, sistem provide yang scalability and modularity to allow integration. Sama ada sekarang you punya sistem ada capability itu tak? Kalau you mau buat vertical integration tapi sekarang punya sistem tak ada, so mungkin you kena look into the change. Okay, yang lagi satu yang ini saya mau emphasize sikit. Okay, kebanyakan SME, to be very honest, kemungkinan IT department pun tak ada. Jangan kata OT department. So tapi itu bukan satu halangan. You boleh engage macam ada kita panggil itu digital transformation punya partner. Okay, memang dia orang pakar dalam area ini. So kalau walaupun dalam market pun ada macam SI banyak yang dia boleh lakukan kerja-kerja itu. Bukan you kena employ complete IT team, complete OT team. You boleh work dengan you punya partner. Partner ini boleh, I think market banyak sekarang. Tapi you kena ada you kena ada idea lah apa yang you mau buat. Lepas tu you define you punya objektif dengan vision. Lepas tu nanti baru you engage itu partner untuk kasih idea atau itu dia punya kepakaran. Yang lain adalah change management. Because kalau you nak buat digital transformation, itu memang satu change management yang kena uruskan. Okay, so yang depan saya sudah macam terangkan apa challenge daripada itu manufacturing sekarang ni dengan digital transformation, macam mana itu important dia dengan dia punya proses. So macam mana itu MyRescue IoT program ini dapat mengatasi itu penciptaan syarikat. Okay, I akan terangkan. Okay, MyRescue IoT apa itu objektif yang tadi Dr. Mazlina pun sudah kasih keterangan tentang MyRescue IoT. So yang pertama, kerajaan MITI dengan MPC mau bantu syarikat untuk adopt Industry 4 untuk local industry. Sebab kita mau meningkatkan daya saing daripada local industry. Okay, so salah satu Industry 4 itu adalah itu dia punya key untuk meningkatkan kita punya daya saing. Okay, so kita akan buat training untuk Industrial IoT. Industrial IoT singkat itu IIoT ya. Kepada non-coding workforce. So walaupun you tak ada macam coding punya knowledge, tapi training ini kita akan kasih satu training hands-on, okay, dengan hand-holding untuk syarikat-syarikat kalau you nak buat macam IoT. Okay, so ini memang salah satu training itu yang sangat-sangat baik. Okay, so bukan saja kita kasih training, kita pun kasih support, coaching dengan prepare untuk 5,000 syarikat untuk carry out IoT project ini. So walaupun I punya customer, I punya kawan-kawan dalam IT ke, dalam OT ke, saya mengalahkan mereka untuk menghadiri itu program-program ini. Ini memang satu program yang sangat-sangat baik. Okay, so mungkin saya terangkan sedikit. Walaupun itu orang yang dia tahu PLC ya, tak semungkin dia boleh tahu IoT tau. So itu dua aspek. Okay, so itu dua aspek. So walaupun orang dia sudah tahu PLC, dia programmer PLC, kalau dia boleh hadiri program ini pun sangat baik sebab you tahu connection daripada PLC kepada node rate kepada dashboard. Itu salah satu area yang dia orang kurang. So ini salah satu program yang sangat-sangat baik. Okay, so apa skop program ini kan? Kita akan bagi MyRescue IoT program adalah 5 hari.
Okay. So 5 half day dengan 1 minggu lah, dalam 1 minggu. Okay, lepas 1 minggu training itu kita akan pergi hand holding. So kita juga akan kasih itu training kit adalah satu Raspberry Pi dengan Arduino dengan sensors. Okay, so kita akan juga adakan training untuk itu Node-RED lah. Node-RED itu salah satu program untuk communicate dengan gateway dan buat itu dashboard lah. Okay, so apa requirement dia? Okay, so dia terbuka kepada SME. Okay, so dalam SME kategori untuk manufacturing ke, service sector ke, agriculture sector pun okay. Okay, so benefit untuk program, so terutamanya setiap syarikat akan receive satu IoT starter kit. So lepas itu training kita, MPC juga akan kasih satu certificate kepada participating company untuk sesiapa yang sudah complete program inilah. Okay, so yang paling penting ini free mentoring session. Lepas training, lepas hands-on, lepas itu training untuk 5 hari, 5 half day kan. So ada satu free mentoring session. So kita mengalahkan syarikat-syarikat buat hands-on, buat satu POC. So walaupun dalam proses buat POC kan, you mungkin akan menghadapi masalah-masalah teknikal ke atau dulu training mungkin sudah lupa kan. Kita juga akan kasih satu free mentoring session untuk develop you punya POC project. So ini training schedule dia, 5 half day. So kita ada macam IoT punya introduction, training kit punya introduction, macam mana buat installation, software configuration. Semua ini kita akan guide step by step. Semua ini ada training material. Okay, so you boleh ada satu hardware try buat installation, okay, buat configuration. Lepas tu kita ada supply itu sensor juga. So sensor itu kalau you sudah collect itu information, macam mana you nak buat itu dashboard. Macam mana you boleh buat creating flow, okay, macam mana you boleh buat itu notification dengan email ke. Okay, lepas tu mungkin lepas tu you buat satu you punya sendiri punya POC. Okay, so ini memang satu training yang sangat-sangat komprehensif lah. Saya memang mengalahkan member-member daripada MTIB kan untuk menghadiri itu training ini. Sebab kalau you nak attend training ini daripada sektor swasta kan, saya rasa mungkin berpuluh-puluh ribu. Okay, berpuluh-puluh ribu. So ini memang satu inisiatif daripada MPC lah yang sangat-sangat baik. Okay, so you boleh nampak kita akan kasih training kit untuk satu Raspberry Pi, satu Arduino dengan sensor. Sini ada humidity sensor dengan itu temperature sensors. Okay, so Arduino ini dia serve sebagai machine punya gateway. So machine gateway ini dia akan link kepada punya sensor untuk dapat itu reading daripada sensor. So machine gateway communicate dengan sensor, lepas tu dia akan hantar kepada Raspberry Pi. Dia serve sebagai macam edge server. Okay, edge server ini kita boleh buat programming, kita boleh display dengan TV ke, kita boleh support you punya keyboard. Sini you boleh buat dashboard. So dashboard ini dia akan ambil data-data daripada sensor untuk display dalam dashboard. Nanti sini you boleh buat notification, you boleh buat chart, semua ni cantik. So ini memang in smart IoT management. So ini memang satu simulation yang simple. Okay, kita macam kasih satu hands-on punya real hands-on punya pengalaman kepada itu syarikat-syarikat untuk dapat tahu konsep dia macam mana buat. So selepas you tahu itu konsep,
Okay, you boleh duplicate kepada you punya syarikat. Dalam tempoh kan, I rasa kalau you buat itu produk, humidity sangat important, temperature sangat important. Sekarang mungkin you ada satu bilik untuk control ini. Okay, kalau you ada projek ini kan, selepas kan, you boleh buat control real time dekat you punya sendiri punya syarikat, control you punya humidity, temperature. Okay, kalau temperature dia terjatuh, dia akan send alert kepada you punya handphone. You boleh buat macam simulation untuk you sendiri punya syarikat. Okay, so proses dia macam mana? So kita akan start daripada registration lah. Registration melalui Eventbrite, nanti I akan tunjukkan itu link. Okay, so lepas tu kita akan sebagai TC kan kita akan buat assessment lah. So participation company kan juga akan kena fill in itu aku janji kau digital itu satu batch ya daripada itu website Eventbrite website, you boleh kena isikan semua itu pledge. Okay, so lepas tu kita akan buat macam training lah, training readiness. Okay, nanti kita akan conduct itu online class lah. Okay, so sini kan kita akan sediakan macam agreement untuk MyRescue IoT kan. So setiap itu syarikat kena akan sign lah macam satu, saya akan participate ini, saya akan completekan POC project itu. Satu agreement. Lepas tu sebelum kita start untuk readiness kan, kita pun ada checklist lah. Kita akan check kepada setiap participant sama ada you ada internet connection, laptop, monitor untuk training kits ini. Okay, so lepas training, so setiap participate company akan buat POC. Lepas POC kena buat satu report macam ni lah. Kena project name, team, logo. So company satu macam short introduction lah tentang syarikat, background. Okay, objektif untuk projek itu, apa current problem yang you hadapi. So you akan address pakai MyRescue IoT program. So macam mana you nak buat itu POC project. Okay, so sebelum implementasi, apa yang simple flow, apa key issue, nanti tunjukkan apa dia punya result after implementasi. Final result dia, okay, apa yang kebaikan, apa sama ada dia sudah mencapai you punya objektif dengan apa kebaikan daripada implementasi itu. So conclusion, ini satu conclusion untuk you punya report. So apa future plan untuk syarikat lepas macam POC itu. Ini salah satu macam report, okay, daripada syarikat-syarikat lain lah. So dulu dia macam dia monitor dia punya work condition manually. So poor working condition, okay. So final result dia buat light humidity sensors, okay. So dia pakai node rate visualization, tengok dia boleh buat satu dashboard. So dulu memang kalau tak ada informasi ni dia akan kena pergi itu dia punya monitoring room kan. Tengok itu dia punya UI. Tapi sekarang pakai IoT, semua ini sudah go kepada cloud. Masuk dia kalau you sudah boleh pergi cloud kan, semua itu data you boleh access anywhere, anytime. Daripada mobile, daripada tablet, daripada PC, mana-mana you pun boleh access. So semua alert ini pun real time. So itu kebaikan untuk IoT lah. Okay, so ini adalah program punya leaflet. Okay, so kalau saya memang mengalahkan semua member-member daripada MTIB kan untuk hantar you punya staff untuk attend program inilah. So lepas tu you boleh scan ini QR code, you boleh scan QR code ini, nanti dia akan direct you kepada Eventbrite punya website. You akan register you punya nama dengan contact. So kita akan contact lah. Contact. Kalau boleh kita mau buat satu sesi untuk bulan ini. Okay. Kita akan target kepada 2 atau 30 syarikat lah untuk satu minggu.
So kalau ada banyak, kita mungkin break kepada 2 minggu lah. So that's all dengan IBM presentation. Ada pertanyaan ke? Okay, Mr. Alex, thank you so much for your presentation. Okay, terima kasih banyak. Ya. Okay, kita akan masuk kepada sesi yang seterusnya, iaitu sesi Q&A. Okay, sebelum saya nak ajukan soalan kepada Mr. Alex, saya nak ajukan soalan kepada pihak MPC dahulu. Soalan saya, macam mana pemain industri perkayuan ni nak daftar masuk ke program MyRezeki IoT? Okay. Mungkin Dr. Mazlina boleh jawab? Okey, seperti yang Mr. Alex tadi yang sebelum slide akhir dia, Mr. Alex ada meletakkan QR code tu. So boleh direct scan kepada QR code untuk register. Sebenarnya kita akan tapis dulu Mr. Alex. Kita register dulu, kita tengoklah ikut kriteria yang ditetapkan. Nanti Mr. Alex akan menghubungi company-company yang terpilih untuk menyertai program ni. Okey, terima kasih Dr. Mazlina. Okey, untuk makluman kepada semua peserta yang hadir ke taklimat ini, selepas tamat program ni, sistem ni akan keluar satu survey form dan salah satu soalan tu akan tanya berkenaan adakah pihak tuan berminat untuk menyertai program MyRezeki IoT. Jika berminat, boleh tekan yes. Okey, dan dari situ kami akan contact lah pihak tuan dan puan untuk hadir ke program ni. Alright, seterusnya, okey, saya ada soalan kepada Dr. Mazlina daripada Mr. James Khoo. Berapa kena bayar? Nak semua orang merasai pengalaman untuk experience bagaimana kita install IoT, sistem and software dan merasai sendiri bagaimana improvement dapat dibuat. Untuk permulaan, sebab kita bagi starter kit ni dan juga handholding program and also training sebenarnya free of charge. Disebab itulah sebab kita nak perlu adanya tapisan untuk kita tengok komitmen company-company untuk menyertai program ini sehingga akhir. Okay, terima kasih doktor atas jawapan tersebut. Okey, saya reinstate balik, program ini adalah percuma kerana ia adalah merupakan dana di bawah MOF iaitu penjana. Okey. Soalan seterusnya, since tak ada soalan lagi, ada. Daripada Encik Azlan Ishak, apa yang pihak kilang kena sediakan? Mungkin Encik Alex boleh jawab soalan ini. Okay, so yang terutamanya kilang-kilang kena buat registration lah dekat Eventbrite. Okay, so lepas MPC filter, nanti Etronics akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan. So kita akan minta itu syarikat kan buat itu kena attend 2 survey dulu. Yang satu survey adalah itu productivity 1010 punya question ni, yang lagi satu go pledge lah. So lepas tu kita akan minta satu itu syarikat itu in charge untuk fill in itu agreement. Lepas tu kita akan schedule itu training punya date dan beritahu kepada itu participate punya company. Okay, terima kasih Encik Alex. Saya ada soalan yang seterusnya daripada Encik Rasfan. Apakah kriteria yang layak untuk sertai program ini? Mr. Alex ataupun Dr. Mazlina mungkin boleh jawab. Kriteria kita bagi keutamaan untuk PMKS lah, kan industri yang berdaftar melalui SSM. Mungkin kita juga ada ini sebab yang ini khas untuk MTIB untuk members. Manufacturing punya proses sebenarnya kita terbuka juga sebenarnya, bukan sahaja untuk manufacturing, kita buka juga kepada agriculture dan juga services. So macam koperasi pun sebenarnya kalau dia berdaftar dengan koperasi bukan SSM, SSM lah, tapi dia ada ROC, ROA kan, yang itu juga kami terimalah untuk menyertai program ni. Terima kasih Dr. Mazlina. Okey, saya ada soalan seterusnya daripada Encik Jian Choutan. Maksimum bagi berapa peserta untuk sertai program ni? Mungkin dia soalan dia berkenaan dengan satu company, berapa yang boleh join? Satu company 2 orang minimum
kita boleh open kan Mr. Alex kalau kita ada sebab kita jalankan online. Tapi kalau ramai pun sebab kami ingin mendapatkan komitmen daripada peserta, kalau boleh sepanjang tempoh tu memang consistently lah orang yang sama untuk mendaftar dan menyertai program ni. So minimum adalah 2. Okey, itu jawapan dia, minimum ada 2 since training kita akan conduct secara atas talian, jadi tiada masalah untuk pihak syarikat untuk hantar lebih daripada 2 orang. Okey, soalan seterusnya. Training kit tu yang Arduino dengan Raspberry Pi tu, dia akan attach dekat mesin kilang ke? Tu soalan. Mungkin Mr. Alex boleh jawab? Bukan. So pada masa training kan, so you tak perlu attach kepada mesin sebab kita akan supply sensor juga. Okay, so untuk you tap itu data sebab kita tak mau straight away jump to the machine. Tapi lepas macam you siapkan itu POC, you sudah tahu konsep dia macam mana buat. Arduino dengan Raspberry Pi itu dia boleh sebagai satu machine gateway dengan link you dengan you punya machine. Tapi lepas itu POC project lah. Kalau you sudah tahu. Okay, so tapi kalau you mau link kepada machine, okay, you kena ada macam PLC punya knowledge lah untuk tap itu data daripada machine. Tapi bergantung juga, kalau you punya machine sudah macam IoT ready, kalau sudah IoT ready, sudah boleh pakai node rate lah, communicate dengan you punya machine untuk extract itu data. Okay, terima kasih. Maksudnya jika mesin tersebut dah ready yang boleh link dengan IT protokol macam rate node rate. Okey, dalam industri ni ada banyak protokol-protokol dan juga platform. Ya, betul. Kan? Jadi dia bagi saya dia fleksibel. Okey, tak perlu risau. Alright. Okey. Soalan seterusnya daripada yang berbahagia Datuk Goh. Many thanks to MPC and MTIB for the good sharing. Well done. How do I know if my company is selected after registering? Mungkin Dr. Mazlina boleh jawab soalan ni. Selalunya kita tak rigid ya Datuk untuk pemilihan peserta. Yang pasti memang of course dia punya requirement pertama adalah SME dan kita ada perlu menjawab satu assessment sebenarnya, P1010 kita panggil assessment, di mana syarikat boleh assess dia punya readiness in terms of digitization. Sebab in terms of readiness lah, kalau boleh kita nak tahu the companies ni dia ready. Mungkin kita akan melihat kepada markah dia 20 markah ke atas level berdasarkan readiness, because kalau dia below tu maksud dia tak ada keupayaan, dia tak ada intention pun untuk transform. That's why kalau boleh, kalau adanya inisiatif dan komitmen from the companies untuk transform kan, dan ready in terms of dia punya manpower, so itu sebenarnya boleh mempercepatkan proses POC itu sebenarnya. Sebab kita tak nak nanti bila company gagal untuk menyiapkan POC. So kita bagi training, kita nak company itu sendiri practice, cuba implementkan the concept tu. Kan, the concept, whether the concept ni can be implement to the companies. That's why yang ada sedikit filtering tu yang kita buat. Tapi sebenarnya kita tak restrict sangat sebenarnya. Tak ada masalah sebenarnya. Tapi begitulah yang akan kami buat. Okay, terima kasih Dr. Mazlina atas jawapan tersebut. Okay, untuk makluman para peserta, soalan untuk P1010 tu hanya terdapat 15 soalan saja. Dia lebih kepada bertanya berkenaan dengan proses, teknologi, dan juga talent dan juga organisasi lah. Soalan sangat simple dan dia tanya contoh jika pihak syarikat telah pun adopt IT, kalau dah adopt mungkin boleh kata ya lah, tapi dia ada 4 jawapan, boleh pilih mana yang sesuai. So dari situ sistem mendiakan kenal pasti company punya readiness on digitization. Alright, soalan seterusnya daripada Puan Nur Azima. During this exercise, will it disturb the current production activities of the factory? Mungkin Mr. Alex boleh jawab soalan ni. Ya Puan Nur Azima, tak ada. Sebab training ini dia jalankan sebagai offline. So kita tak ada connect itu you punya Arduino dengan machine direct. Kita yang tadi saya sudah katakan, kita akan provide juga sensor. So kita akan buat sensor connect kepada Arduino untuk take signal daripada sensor. Itu bukan dari machine punya sensor. So kita mau buat satu POC
untuk you tahu macam mana kita boleh connect itu data daripada sensor kan. So lepas macam POC, you sudah expert, you sudah tahu konsep dia macam mana buat. Okay, next mungkin kata lepas POC, you mau buat satu POC untuk take data daripada machine. Itu mungkin lain you mau buat. Okay, tapi bukan dalam lingkungan untuk training inilah. So dalam training ini dia tak akan impact you punya production. Okay, terima kasih Mr. Alex. Itu jawapan dia. Maksudnya training ni kita melalui sistem software dan hardware tu kita tak akan ganggu lah. Kita tak akan integrate dengan sistem yang mesin tu tengah guna. Okay, jadi kita pihak kilang boleh still running lah macam biasa. Betul. Saya ada soalan. Saya ada soalan untuk Mr. Alex. Okay, dalam training ni juga dia target kepada non-coding workers. Jadi kalau non-coding yang tak ada pengalaman coding, macam mana kerja tu dia nak faham training ni? Okay, so dalam training ini kan sebab NOT-RED ini dia macam satu interface yang drag and drop drag and drop. So memang walaupun you tak pengalaman dalam coding, okay, you boleh pakai cara-cara drag and drop untuk jalankan you punya itu aplikasi itu. So walaupun bukan coding punya personal, you masih boleh attend training ini. Dalam training ini memang kita ada macam training screenshot step by step guidekan semua para hadiri untuk macam mana buat itu dashboard. Itu tak payah coding punya itu expertise lah dalam training ini. Kalau you ada macam existing punya PLC programmer, kalau dia boleh attend lagi baik. Sebab dia akan buka dia punya imagination macam mana NOT-RED ini boleh buat dashboard. Kebanyakan PLC programmer dia tak ada NOT-RED punya knowledge. So kalau you ada macam training ini, dia boleh buat PLC, dia boleh buat NOT-RED, dia boleh buat dashboard, dia buat alert. Wow, you sudah macam enhance dia punya capability. Okay, terima kasih Mr. Alex. Means that software NOT-RED ni dia lebih kepada plug and play betul lah Mr. Alex? Drag and drop. Drag and drop. Drag and drop. Okay, maksudnya dia punya dia punya action, dia punya instruction semua dah ada. Just ambil je command tu. Okay, walaupun command tu dalam background ada coding tapi just a command put in the dashboard. So kita based on the creativity company macam mana dia nak linkkan project. Okay, so sangat mudah, drag and drop. Okay, soalan seterusnya Encik Rafsan juga, tempoh program. Okay, seperti yang dimaklumkan Mr. Alex tadi, tempoh program adalah 5 hari setengah. Okay, tapi saya nak dapatkan detail. Adakah satu hari itu 8 jam ataupun macam mana Mr. Alex? Satu hari setengah hari 4 jam untuk 5 hari. Okay, lepas 4 jam ke 3 jam? 4 jam. Okay, so 4 darab 5 tambah lagi 1. Okay. Okay, itulah dia. Maksudnya bukan full day walaupun 5 hari setengah tapi dia hanya untuk satu hari dia hanya memakan masa 4 jam saja sebab kita akan conduct dalam atas talian. Okay, soalan seterusnya daripada Encik Khaidir, boleh saya tahu untuk program ni company perlu ada experience tak Mr. Alex? Okay. Tak perlu. Kita memang target untuk syarikat-syarikat yang tak ada pengalaman. Sebab program ini dia macam yang tadi I suka satu slide daripada Dr. Mazlina. So sebelum you boleh terbang, you kena crawl first. So ini memang satu program kita tunjukkan macam mana yang paling simple. NOT-RED ini boleh kompleks tapi dia boleh simple. Kita start dengan simple dulu. Buka you punya imagination, macam mana IoT itu works. Itu apa komponen-komponen yang diperlukan untuk IoT. Okay, lepas tu macam kalau you sudah tahu, baru you boleh go to next, jalan, nanti lari, baru boleh terbang. Macam tu. Okay, betul-betul Mr. Alex. Okay, kita start daripada basic dulu. Okay. Basic dulu, ini sangat basic. Yes. So, soalan ni memang cepu mas. Okay, soalan cepu mas daripada Mr. Alex. Daripada Mr. Chong Yu Kang. Do Mr. Alex provide MES and ERP system to integrate as well after we started the implementing the IoT?
Mr. Alex, macam bagi business lah. Oh ya. Kita memang specialize dalam MES dengan ERP. So ERP I sudah ada 20 lebih tahun pengalaman. MES I juga implemented many syarikat lah. So kalau you ada IoT, kalau kita boleh link kepada MES lepas tu ERP itu salah satu integration yang sangat-sangat manfaatkan, sebab you memang yang tadi saya kata, you daripada sensor to the boardroom you adalah pakai data yang memang happen dalam you punya syarikat. So dulu memang I buat satu dekat MNC company daripada US walaupun dia pakai Allen Bradley banyak mahal punya mesin tapi downtime dia masih pakai human untuk record tau. So dia punya top management tak suka, kata kalau human record memang ini salah satu data yang boleh manipulate. So dia mau pakai LT. So lepas tu semua data itu downtime ke reject reason semua daripada itu mesin. Baru you boleh dapat report yang happen on the spot. Macam tu. Okay, maksudnya bagi saya ERP tu dia sangat jauh lagi lah. Okay, first you need to start from below first. Okay, MES tu dah second level. I think for the below, of course, you need to understand how you can put your sensor, how you can read the data from the machine. So from there, MES, ERP. Okay, so based on my experience with the industry, they kata yes, they have implement the ERP but not utilized fully kan, Mr. Alex? Oh, ERP cannot. Many ERP vendors say I can talk to IoT itu bukan sebenarnya lah. Sebab ERP itu kita background dia finance sebab setiap transaction dekat ERP ada financial impact. Dia mesti ada debit, ada credit. You buat satu inventory transaction ada debit, ada credit. You buat satu receiving ada debit, ada credit. Kalau you imagine setiap machine satu output ada debit credit you punya ERP akan burst terlalu banyak transaction dekat you punya ERP. You punya ERP akan stagnant. Okay. You kena ada satu MES, betul. Okay. Thank you Mr. Alex for the clarification. Okay, saya ada soalan lagi. Wah, bagus our participant very responding dia sangat aktif. Okay, soalan seterusnya daripada Miss Zira. Okay, sorry, dokumen apa yang perlu bagi join program ni? Mungkin Dr. Mazina boleh jawab, dokumen apa yang diperlukan untuk join? Kalau ikutkan dokumen tadi adalah cukup memula untuk kita register. Kita perlu register guna Eventbrite link yang tadi Mr. Alex lampirkan. Lepas kita register, dia suruh kita isi dua benda. Sebenarnya di semua ni online, dia tak perlukan dokumen. Satu adalah P1010 yang saya cakap assessment. Satu lagi adalah Pledge Go Big with Digital. Pledge ni yang menyatakan kita commit to attend. Bila kita dah dapat, ini adalah satu bukti untuk Mr. Alex terima company ini. So Mr. Alex akan schedule the class. Bila Mr. Alex schedule the class, kita akan bagi starter kit berdasarkan tarikh tu, masa you kelas tu you dah dapat dah. So you boleh eksperimen through during the training class tu lah kan. So after that, itu saja, dan kita perlu dokumen tu selepas pada itu you kena buat proof of concept tu. Kena ada presentation at the end of the day lepas training, apakah projek yang nak dibuat, projek apa yang dibuat before and also after dia punya result. Yang itu proof of concept, itu yang kita perlukan, dokumen yang diperlukan. Yang lain-lain hanya komitmen. Okay, terima kasih Dr. Mazina. Okay, saya ada beberapa soalan berkenaan dengan register link. Okay, mungkin selepas habis program ni pihak MPC kami akan keluarkan thank you note. Okay, dalam thank you note email tu kami akan attach lah sekali dengan registration link. Okay, untuk makluman Mr. Chong dengan Mr. Eugene. Okay, mungkin sebelum saya tamatkan taklimat ni, mungkin ada kata-kata akhir daripada Mr. Alex, Dr. Mazina dan juga pihak MTIB. Mungkin saya boleh mulakan dengan Mr. Alex dulu. Sorry. Kata akhir, your last words before we end this.
Okay. Sorry, just now I was reading a message. Thank you. Thanks. It's an honor to me to become a presenter for today to share with all the members from MTIB. So personally, I think I should encourage IB attendees today to participate, because this is actually a very good initiative from MPC. And then and for the company that, if you participate in this program, you got nothing to lose. But on the other hand, it might open up another opportunity for you to learn new things, for you to learn IoT. So we've been talking about IoT, but this is the chance that, you can attend a training with all the training kit, with consultant to guide you on the POC, where to find this. Actually, really, if you go to market, go and look for this kind of courses, it costs you a few thousand to 10 over thousand. I can assure you. So since this is an initiative from Penjana, I think don't waste this opportunity. You should take this opportunity. Okay, thank you Mr. Alex. Please take the opportunity. Mungkin last word daripada pihak MCC, iaitu Dr. Mazlina. Okey, pertama sekali saya nak ucapkanlah terima kasih kerana dari awal hingga akhir saya nampak konsisten para peserta berada dalam sesi briefing kita pagi ini. Dan seperti kata Encik Alex, memang program ini betul-betul bagi saya kita kena grab, sebab tak ada program seumpama ini yang sebenarnya kita bagi secara percuma dan murah, sebab ini adalah opportunity yang kita dapat melalui kumpulan wang COVID yang dia untuk memcepatkan, acceleratekan the adoption of the 4.0 kepada industri-industri, terutama untuk upskill kan dia punya pekerja. So sebenarnya MPC ni sentiasa kita, sebab kita tahu program-program di luar sana amat mahal. Bila company-company contact dengan konsultan di luar, memang program memang amat mahal kan, tapi sebenarnya you pun sendiri tak tahu apa yang you nak kan. So kita dapatlah semuanya quotation yang mungkin sebenarnya tak diperlukan oleh company. So ini yang kita nak tekankan MPC ni, kita tambah baik, sentiasa improve kan our program. Kalau boleh kita nak try to reduce all the cost to the companies kan, kita nak tunjukkan bahawa program ini adalah murah dan juga aplikasi teknologi ini amat mudah, dengan kita meshkan juga kepada TC Technology Center, sebab kebanyakan company di luar sana dia tak mengenali teknologi center yang dipercayai. Kadang-kadang adakah boleh dipercayai kan. So dengan collaboration inisiatif from the MPC itself, kita collaborate dengan technology center untuk kita meshkan antara supply dan demand. So ini adalah peluang yang tak boleh dilepaskan lah bagi saya. So saya berharap beramai penyertaan daripada kumpulan dan industri company pada hari ini untuk menyertai MyReskill IoT. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Mazlina. Seterusnya saya ingin menjemput Encik Muhammad Nizam, iaitu pengarah MTIB, untuk mewakili MTIB untuk memberi kata-kata akhir. Okey, dipersilakan tuan. Terima kasih, saya berpihak Tuan dan MTIB untuk mengucapkan terima kasihlah. Kami sangat bersah hatilah dengan pihak MPC, Tuan Dr. Mazlina, Encik Rahman dan juga Mr. Alex yang dapat berkongsi program hari ini untuk kita menarik minat ataupun penyertaan pihak industri perkayuan terlibat dalam program IoT di MyReskill ini. Sebab kami bagi pihak industri MTIB ni amat berharaplah pihak industri mengambil kesempatan untuk menyertai program yang dianjurkan oleh MPC ini. Dan kita collaborate dengan MPC lah, mengharapkan industri perkayuan dapat bergerak selangkah ke arah industri 4.0, dan ini bukan satu langkah pertama lah untuk pihak industri perkayuan sendiri untuk terlibat lah. Jadi saya amat berharap program yang ditawarkan oleh MPC ini adalah secara cuma, dan pihak industri perkayuan mengambil kesempatan untuk menyertai program ini. Dan saya harap program kita ini dapat menarik penyertaan lebih ramai lah pihak industri perkayuan dalam program ini, Doktor. Dan saya rasa itu sajalah daripada saya, dari pihak MTIB, dan mungkin kita akan ada lagi program yang seumpama dalam menarik minat pihak industri terlibat dalam program sebegini. Terima kasih Doktor daripada pihak MPC dan juga Encik Rahman dan Encik Alex kerana membantu kita pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Encik Nizam atas kata-kata akhir itu.
Okey, sebelum saya Rahman, tamatkan, ya. sebelum kita tamatkan, kami juga ada MPC wilayah selatan ya, bagi company-company di luar sana yang ingin juga melihat program-program penambahbaikan yang ditawarkan ya oleh MPC, boleh juga drop by dekat kita punya pejabat wilayah selatan kita yang bertempat di Bandar Baru Uda. Kita ada kompleks kan? Kita ada kompleks di sana. So itulah, boleh just drop by dan minta kalau ingin ada engagement untuk keperluan peningkatan produktiviti, kami semua sedia membantu. Itu saja Rahman. Okay, terima kasih Doktor. Sebelum saya tamatkan taklimat ni, saya nak maklum kepada semua peserta MPC, saya ulangi semula ya. MPC akan keluarkan satu thank you note. Dalam tu saya akan attach registration link, ada slide presentation dan juga video recording. Jadi kalau pihak tuan dan puan nak rujuk balik pembentangan Mr. Alex, Dr. Mazina, okey, boleh rujuk kepada email yang pihak MPC yang akan keluarkan nanti. Okey, saya rasa sampai itu saja daripada pihak MPC dan juga MTIB, dan terima kasih juga kepada Mr. Alex mewakili pihak training center yang berada di Johor. Jadi kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Baik, terima kasih semua. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Bye.